Baik, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio. Kak Zaidah kita dah ada di sini untuk you all. Hari ni adalah hari yang terakhir ataupun episod yang terakhir untuk minggu ini. Jangan risau, insyaAllah minggu depan kita akan ada lagi. Okey, kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hari ni episod yang ke-264. Apa khabar Kak Zaidah? Okey, Alhamdulillah. Okey, kita minta check sound. Okey, clear ke? Alhamdulillah. Okey, so apa khabar semua? Assalamualaikum dan waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu. Kemudian minta love, share, komen dan like ya. Supaya kita boleh berkongsi dengan lebih ramai viewer kita yang lain lah. Okey, kita check sound sekejap. Asyik ada masalah je dengan sound ni tak apalah. Sekejap jauh, sekejap dekat suara Kak Zaidah. Okey, kita tunggu sekejap. Hari ni senang aja yang kita nak ajar ni. Okey? Okey. Sorry ya, bunyi mic sekejap. Okey dah. Alright. Boleh cuba ni, bahan dah ada. Kan? Bahan dia senang je rupanya ya. Senang aja kat depan kita ni. Tu dah boleh buat. Dah tahu ke kita nak buat apa? Dah tengok title Okey. Katanya clear audio and visual. Okey, apa kata kita mula? Jangan kita tu lengah-lengahkan lagi. So jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat biskut ya. Buat biskut. Cookies. Okay, ini for those mungkin yang nak celebrate Diwali ataupun Deepavali next month ya. Mungkin boleh buat salah satu lah hidangan untuk Deepavali akan datang ya. Ataupun untuk kita nak makan biasa-biasa hari-hari pun boleh juga. Okay, biskut ni pun ada yang pernah request dengan saya ya. Cuma kita tak sempat aja nak buat ya. So hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat biskut Mazola. Sebut biskut Mazola, saya rasa 90% of us tahu ya. Biskut apa biskut Mazola tu? Ya. Biskut kacang tanah lah. Okey, ni biskut lama ya. Okey, bahan-bahan untuk biskut Mazola kita, resipi Kak Zaidah resipi lama ya. So kita menggunakan ounce kat sini. So okey, kita ada 15 ounce tepung gandum. Ni 15 ounce tepung gandum, 5 ounce gula icing. Kalau dulu-dulu kita tak pakai gula icing, kita pakai gula powder. Sekarang nak cek sugar powder pun susah. So kita hanya guna gula icing pun boleh ya. Gula icing sebanyak 5 ounce. 8 ounce kacang tanah dikisar halus. Ya, Kak Zaidah beli yang dah siap kacangnya, kemudian Kak Zaidah kisar halus lagi. Kalau perempuan nak buat sendiri lagi sedap sebenarnya ya. Kacang tu perempuan sangai sangai kering atau masuk oven, buang kulit kemudian kisar hingga halus ya. Ada juga setengah orang dia goreng kacang ni dengan minyak. Ya. Dia goreng dengan minyak, kemudian dia toast, minyaknya tu dia ambil untuk nak mengadun biskutnya juga boleh. Dia ada 2-3 cara ya. Ni saya senang aja, saya ambil, saya beli yang dah siap kacangnya, kemudian saya kisar halus lagi ya. Kemudian kita guna 8 ounce kacang tanah, kemudian Kak Zaidah guna 7 ounce minyak Mazola. Ni. Ya, minyak Mazola ni ialah minyak jagung. Saya pun tak kadang-kadang confuse juga ya. Biskutnya biskut kacang tapi pakai minyak jagung. Ya. Nama pun biskut Mazola. Biskut Mazola kan, kalau Kak Zaidah tukar minyak jagung, ke mana pula datang Mazolanya? Mazola is from the minyak. Sebab tu biskut ni famous sangat ya, biskut Mazola ya. Okey. So kita guna 7 ounce minyak Mazola. Kak Zaidah tambah lagi ya, nak bagi dia sedap lagi, kita pakai 4 sudu makan minyak sapi yang dicairkan. Ni dia. Ya, Kak Zaidah dah cairkan minyak sapinya 4 sudu makan. Kemudian kita guna secubit garam. Kalau perempuan suka boleh letak vanila. Kalau perempuan tak nak letak vanila juga tak ada masalah. Kak Zaidah letak sedikit vanila untuk bangkitkan some smell lah ya pada biskut kita. Okey, saya ulang lagi sekali bahan untuk biskut Mazola. 15 ounce tepung gandum, 5 ounce gula icing ataupun gula serbuk pun boleh ya.
8 ounce kacang tanah ditumbuk halus atau dikisar halus, 7 ounce minyak mazola, 4 sudu makan minyak sapi, secubit garam dan sedikit vanila. Okey, cara-cara dia senang aja. Okay. Apa dia? Kak Zaidah, jadi Ya. 4 tablespoon minyak sapi ni, minyak dia lah, maksudnya minyak Cairkan enzim lah. yang dah dicairkan tu 4 sudu 4 daripada sudu. yang dah dicairkan. Yes. You cairkan dulu, lepas tu you scoop 4 sudu. Right. Okey, kita masukkan dulu ni tepung gandum. Kacang tanah. Gula icing. Okey, kita gaul dulu ya. Gaul hingga dia rata. Dan jangan lupa garam setengah sudu teh. Garam ni hanya nak bangkitkan rasa lemak-lemak sikit lah ya. Okey, kita gaul dulu sampai rata, kemudian baru kita masukkan minyaknya. Okey. Harapnya anda semua dah salin ya resepi yang Kak Zaidah dah sebutkan tadi. Kak Zaidah ulang lagi sekali ya, sambil-sambil saya mengamas ni. 15 ounce tepung gandum, 5 ounce gula icing, 8 ounce kacang tanah ditumbuk halus atau dikisar halus, 7 ounce minyak mazola, 4 sudu makan minyak sapi dicairkan, secubit garam dan sedikit vanila. Kalau nak letak vanila, kalau tak nak pun tak apa. Original dia tak ada vanila. Alright, saya nampak tadi ada yang bertanya dah lepas dah ke atas. Okey, tapi soalannya jika nak gantikan dengan mazola dengan melted butter macam mana Kak Zaidah? Melted butter. Cubalah ya. Saya tak pernah cuba pula ya. Cubalah. Okey. Tekstur dia mungkin tak samalah ya. Nanti mungkin dia jadi macam kembang ke ya. Biskut ni tak kembang sangat ni. Alright, sis Masmak Tuvi tanya, Bel, telur untuk apa? Telur tu untuk kita glaze. Saya tak sebut lagi telur ya. Telur untuk saya glaze nanti on top. Yes. Kita tak letak telur lagi dalam adunan dia ya. Adunan kita nak glaze dia atas. Nak egg wash. Ya. So sebab tu saya tak sebut lagi pasal telur. Okey, dah rata semua. Kemudian baru kita masukkan minyaknya. Alright, Ainun Family tanya, 8 ounce kacang tanah kacang tanah tu setelah dikisar ke? Sama puan. You kisar ke sebelum, you kisar selepas sama. Ya, timbang sebelum dan timbang selepas sama sebab dia tidak ada basah. Kalau basah tu yang timbangan dia akan ada berat dan ringan. Tapi kalau kering tak ada masalah. Okey, dah kata ya. Kita dah masuk sekarang dalam ni tepung gandum, kacang, gula icing dan bersama secubit garam. Kita dah ratakan semua ya. Kita akan masukkan minyak. Tu minyak mazola lah Minyak mazola. Kalau biskut ni kita mula makan dia tak boleh berhenti ya. Siapa yang peminat-peminat kacang macam saya. Okey, kita akan masukkan minyak sapi yang dah dicairkan. Belum siap lagi dah boleh terasa dah ditekak. Macam mana rasa dia ya? Yes. Memang sedap ni biskut ni.
Ini antara favourite biskut ya untuk waktu-waktu perayaan di Malaysia ya. Betul. Ini kalau kita pergi rumah orang Mazola mesti kita nak rasa. Ya, nak rasa biskut Mazola dia. Yes, hari raya Chinese New Year pun kadang-kadang kalau saya tak silap lah nampak tengok selalu pun ada juga. Chinese New Year pun suka ya kacang-kacang. Yes. Hope ni Diwali is coming, Deepavali. Deepavali is coming around the corner. So maybe you boleh buat ni as you punya kuih raya you ya. Yep. Ini pun ramai yang request kat Zaidah ya. Suruh ajar buat biskut Mazola. Lama tau yang request ni. Dari tahun lepas kat Zaidah. Dari tahun lepas ya. Memang betul. Daripada raya tahun lepas. Okay. So now dah cantik ya ni. Yes. Yum. Alright, dah siap. Oh, vanila saya tak letak. Tertinggal. Sikit je lah. Ya, saya pakai vanila yang concentrated ya, yang pekat ya. Okey. Kalau tak nak pakai vanila pun tak apa ya. Ada setengah tu memang original dia memang tak pakai vanila. Cuma bila Kak Zada rasa tu kalau ada sedikit smell of vanilla tu jadi macam biskut lah. Kan? Dia tak adalah rasa kacang tanah semata-mata. Okay. Alright, siap dah. So now kita nak bentuk dia. Bentuk dia bulat je. Bulat je. Okey, sekejap ya. Kita pecahkan dulu telur. Kita ambil kuning ya, untuk kita nak buat egg wash dia ya. Okay, so hari ni kita gunakan egg wash kita dengan egg yolk. Yes, egg yolk dan kita letak pewarna kuning telur. So dia ada macam orange sikit. Memang Mazola biskutnya memang macam ni warnanya. Warna dia memang macam ni atas dia ya. Okey, ini untuk kita nak sapu atas ni nanti ya. Kalau tak ada minyak Mazola, boleh pakai minyak jagung lain tak? Boleh aje lah. Dia minyak jagung ya. Mazola ni is brand sahaja. So jadi mungkin disebabkan sebelum ni agaknya easy access with Mazola. So jadi biskut Mazola. Biskut Mazola. Saya pun heran juga orang tahu nama biskut Mazola. Tapi inilah original biskut Mazola ya. Okay. So rupa dia, tekstur dia macam ni ya. So kita akan gentil dia. Bel, akan datang giliran resepi bangkit gula Melaka. Okey, so kita akan letak. Kak Zada tak ada sapu apa-apa pada I punya tray. Kalau nak sapu pun boleh. Ataupun taruh parchment paper pun boleh ya. Okey, kita tengok Kak Zaida gentil macam mana rupa dia. Ya, kemudian saya lepihkan sikit di bahagian atas ni. Macam tu rupanya. Kita dah gentil bulat. Kemudian kita sikit je flattenkan di bahagian atasnya. Sikit je. Besar juga biskut Kak Zaida ni. Puas makan. Yes. So okey. Macam ni je. So ada mungkin nak vegan kot ni. Naga Devan, Narayinan. If I don't want to use egg, can? So kan nak ada egg wash dekat atas. Boleh je lah. Cuma dia egg wash tu yang buat dia cantik. Otherwise dia tak ada rupa ya. Dia tak cantik. It just roundkan dia macam ni, bakar yang nak makan tu pun macam tak menarik, so dia pun tak nak makan. If you put something mungkin ini nak vegetarian lah. Yalah, this is for vegetarian lah ya. Ini kalau cerita kalau bukan untuk vegetarian, kalau you tak sapu apa-apa, dia kurang menarik lah. Itu saja ya. Oh, ada share dengan kita ni. Norizan Haris, kalau guna minyak sapi, orang Bugis Johor panggil biskut guribak.
Oh, ya ke? Ya. Iyalah. Thank you so much sharing dengan kita. Mungkin yang lain juga boleh sharekan juga untuk dengan kena mengena dengan biskut ni. Okey. Minyak mazola tu minyak jagungnya atau minyak sayur? Minyak jagung ya. Minyak sayur lain minyak sayur dia lagi jernih. Minyak sayur, minyak sunflower dia lebih jernih ya. Yang ini agak kuning sikit minyak jagung. Dia sepatutnya pakai minyak kacang. Tapi resepi ni mazola, so kita pun guna minyak mazola lah. Okay, senang aja buat biskut ni. Gintil, kemudian you press a bit. Just letak, ada setengahnya letak kacang tanah di bahagian atas. Tapi Kak Zaida suka dia plain saja. You can put kacang tanah if you nak letak ya. Sebelah kacang tanah ataupun sebiji kacang tanah. Nak letak parchment paper pun boleh, tak nak letak pun tak apa. You kalau nak kalau misal kata biasanya kita letak parchment paper ni, kita takut biskut kita melekat di loyang. Okey, kalau melekat di loyang tu, kalau kita egg wash ya. Kalau kadang-kadang lebihan telur tu meleleh, tu yang akan membuatkan biskut you lekat di loyang. Ya, itu je lah yang tujuannya kita letak egg wash, kita letak kertas ya, alas kertas. Okey. Sementara tu Kak Zara dah panaskan oven pada suhu 180 hingga 190 ya. Api atas dan bawah. Ni dapat banyak ya biskut ni. Kalau kita gentil besar-besar macam ni dapat banyak ya. Itu Salwin tanya. Instead of egg wash, can we hias with peanut on top? Yes. You can tu, tapi still you kena cocok peanut tu. Kalau tak ada telur, dia tak lekat nanti ya. Dia tak boleh letak aje. Dia tak boleh letak aje, dia tak lekat. Nanti by the time dia masak, you nak simpan dalam tin atau nak simpan dalam container, dia akan tercabut semua all the peanut ya. Roy Idris tanya Kak Zaida, Yes. kalau gula pasir kita kisar halus boleh tak? Boleh. Gula pasir halus, gula pasir dikisar halus boleh, tapi make sure that dia jadi serbuk. Kalau tak nanti dia ada kerup-kerup, dia jadi crunchy pula nanti biskut you ya. Itu dia Hairi Maslan, Allahu rindunya. Lama tak join Kak Zaida and Bella. Hai, welcome pergi ke back. mana tu? Oh yes. Masalah sebelum ni ya, masih lagi tak boleh join Facebook di live di Facebook, sorry. Katanya Facebook langsung dah tak boleh join live guys. Kenapa entah. Itulah Hairi Maslan. Kita tak pasti ya kenapa ya. Yang pastinya jangan risau, tak ada ya, yang blok tak ada. Sebab selalunya yang tak appear memang macam tu, tapi tak ada ya, dalam list blok kita 0. Okey, Roy Idris, Kak Zaida, tak payah guna sarung tangan, susah saya tengok akak nak uli. Uli je ya. Pasal Kak Zaida sinki tak ada dekat sini. A bit difficult for saya, nanti saya nak cuci tangan saya kena pergi ke belakang. Jauh ya. So kalau yang macam ni tak apa, saya boleh kesat je tangan saya. Okay. Liz Arif says Miss Kak Zaidah recipe nanti ada share ke? Yes, of course. Liz Arif, sebentar lagi tim social media Zaida Ibrahim Food Studio akan postkan full recipe bersama 1 minute video. Okay, sementara tu Kak Zaida ulang lagi sekali lah ya. Yes. 15 ounce tepung gandum, 5 ounce gula icing atau gula serbuk, sugar powder ya. 8 ounce kacang tanah dikisar halus. Kemudian 7 ounce minyak mazola atau minyak jagung ya. 4 sudu makan minyak sapi yang dicairkan. Secubit garam dan sedikit vanila. Sedikit tu macam ujung-ujung sudu lah ya. Vanila. Kita tak nak terlalu rasa vanila pula nanti ya. Okey, kalau tak nak letak vanila pun tak ada masalah ya perempuan. Okey, kita sikit lagi ni. Okey, Bel, ada yang bertanya. Kak Zaida, saya selalu guna minyak kacang. Nak cubalah pula resepi guna ghee and minyak mazola kan? Nazaria Nazar. Okey, lain sedikit hari ni. Of course, dengan resepi yang you all belajar dengan Kak Zaida, ala Kak Zaida ya.
Okey, saya nampak kat sini Suraya Ali ada sharekan resepi. Yes, Dan thank saya you so run much. through. Dan jika Bel check betul, dulu. nanti saya akan pinkan. Okey, 15 ounce tepung gandum, 5 ounce gula icing, 8 ounce kacang tanah kisar halus. Okey, 7 ounce minyak mazola, 4 sudu makan minyak sapi yang cair ya. Secubit garam, sedikit vanila, 1 biji kuning telur egg wash, sikit pewarna kuning telur. Betul? Okey. Alright, saya dah pinkan. Saya dah pinkan. Kalau siapa yang tertinggal, yang dekat Facebook ni, tertinggal bahan-bahan yang Kak Zaidah dah sharekan tadi, boleh tengok, swipekan semua komen ke kanan. Ada tinggal satu je komen dekat bawah tu. Okay, yang itu dah dipin dan boleh tengok full resepi di situ. Okey, kita tak buat habis sebab kita nak kena bakar dulu sebelum kita tunjuk resultnya nanti ya. So ni telur, Kak Zaidah tak ada siapa apa-apa, hanya telur sahaja ya. Dan sedikit pewarna kuning telur, egg yellow. Kalau perempuan nak letak kacang, letaklah ya. Saya tak letak kacang. Betul-betul old school ya. Biskut ni. Biskut ni kalau zaman-zaman saya kecil-kecil memang tak ada kacang. Memang plain kosong plain saja. Tapi kalau nak letak kacang pun boleh lah kot. Masa tu mungkin saya yang tak ada, family kita yang tak ada buat kacang ya. Dia memang sinonim dengan warna kuning telur ya, bukan warna kuning lemon ya. Kuning lemon dia tak cantik. Dia kena kuning telur. Okey, kita sapu bahagian atas dia. Kemudian kita bolehlah bakar pada suhu 180 hingga 190 degrees, api atas dan bawah. Okey. Kita bakar dulu yang ni. Okey ya. Pak tu ya, so kita akan bakar. Okey. So berapa kita akan lama? sambung. Lebih kurang 20 minit. Okey. Ya. Untuk biskut biasanya tak lama lah, tapi ada juga biskut yang memerlukan masa yang lama juga ya sebab dia tebal. Okey Bel, ada lagi soalan ataupun ada yang nak bertanya? Semalam ada yang dah buat belum resepi semalam? Kita really enjoy after that Bel. Kita makan sedap. Sebiji macam rasa macam rasa apa? Ayam percik macam merah. Ayam percik merah ya. Ayam percik ada dua ya. Satu ayam percik yang warna dia seakan-akan putih ya. Sedap sangat. Sangat sedap. Sis Roy Idris katanya, Yes. Kak, hari tu saya buat vade, tak jadi, tapi bila buat kali kedua baru jadi, memang sedap. Dia mesti ada silap di mana-mana tu ya. Yes. Mesti ada silap kat mana-mana. Kadang-kadang kita tak perasan ya. Betul. Silapnya tu. Bila kita buat yang kedua kali, dan baru kita tahu. Combi Musa, kalau tak nak letak egg wash, boleh letak kacang setengah goreng, setengah biji di atas. Boleh ya. Tapi buat kata Kak Zaidah, you kena cocok dalam sikit. Kalau tak ada, tak lekat nanti. Okay. Alright, thank you Kak Zaidah share ilmu. Most welcome. Okay, sementara tu kita gentil lagi ni sambil-sambil kita tunggu biskut kita masak ya. So yang duduk dekat dalam oven tu lebih kurang 20 minit Buat Kak Zaidah mentionkan tadi dengan suhu 180 hingga 190. Api atas dan bawah. Kemudian 20 minit tu pun perempuan kena tunggu tengok oven masing-masing dan tengok saiz you punya biskut ya. Kalau biskut you tebal mungkin akan makan masa lama sikit. Macam itulah. Okay. Alright, masih yang berniat untuk nak cuba resepi ayam panggang berempah Kak Zaidah semalam, I bet mesti ada yang menunggu ya. Masih menunggu paste lauk. Belum sampai lagi. Okey, sebab resepi semalam kita gunakan yang senangkan kerja kita di dapur, paste lauk Kak Zaidah. Yes. Okey, so paste yang Kak Zaidah gunakan semalam adalah kari kapitan.
paste tu dia dah lah senangkan kerja kita. Yang penting, yang paling best dia tu, dah masak tu sedap sangat. Sedap sangat ya. Dia jadi macam you hanya memang boleh merata ayam tu sampai habis. Sedap ya. Semalam kita enjoy kita punya Sedap sangat. Nabila Rubia Juking, Yes. kacang tu perlu digoreng dulu ke atau disangai? Kak Zara sangai aja. Ya, sangai. Sangai tu means you goreng tanpa minyak ataupun you can put dalam oven. Nak bagi dia masak. Nak bagi dia masak ya. So you just buang kulitnya. Bila dia panas tu you ramas-ramas, buangkan kulitnya. Kemudian baru kisar. Kemudian ada juga setengah yang buat mazola ni, dia goreng kacangnya bersama dengan minyak. Pun ada juga. Ya, dia goreng dengan minyak, dia toast, kemudian baru dikisar. Jadi kacang tu bila dikisar dia oily. Ya, pun boleh juga. Minyaknya tu perempuan sejukkan, kemudian buatkan biskutnya. Jadi dia punya biskut tu memang rasa daripada minyak daripada kacang tu. Ya, pun ada juga yang buat macam tu. Saya buat ni ringkas saja sebab saya beli kacang yang dah ready. Yang dah ready macam mana ya? Yang dah satu paket tu. Tapi masa kita buka tu kita kena rasa dulu ya. Sebab kacang tu kadang-kadang dia tengik. You must rasa first. Kalau tengik janganlah. Tak sedap pula nanti ya. Sometimes dia ada bau ya, bau dah lama lah. Okay. Minta love, like, share dan komen. Alright, masih ramai lagi yang mencari resepi sebab tadi tertinggalkan. Yes. Okay, ada komen yang saya dapin di bawah. Komen daripada Sis Suraya Ali. Thank you so much Sis Suraya Ali. Okay, saya dah pinkan komen di bawah tu. Bolehlah salin sekarang. Kalau nak tengok mana komen tu tak jumpa. Okay, swipe segala komen ke kanan. Di telefon bimbit anda. Dan ada satu komen yang tertinggal tu. Yang itulah komen yang saya dah pinkan untuk resepi menu hari ni. Kadang-kadang tak boleh nak tengok ya sebab banyak sangat komen. So you just swipe ke kanan. Swipe tolak ke kanan. Kadang-kadang orang tak tahu ya. Nak tengok macam mana kita getil biskut tak nampak, asyik nampak komen aja. Yes. Kak Zaida, Yes. kalau kita goreng kacang tu biasa guna minyak jenis apa? Brand Jayanti Warden tanya. Any brand boleh. Nanti minyak tu akan ada bau kacang. Ya, any brand. Okey, tak kisah apa-apa brand. Cuma kalau you pakai minyak mazola ni, minyak ni mahal ya. Tekstur dia lebih halus ataupun lebih jernih ya compare tu minyak-minyak yang minyak-minyak yang paket tu ya. Okey Bel, macam tak terang dah ni Bel. Tak terang apa sudah jadi. Oh, okey. Okey. Mata saya. Okey. Okey, kita tunggu yang the first round tu ya. Okey, nampak tu cantik ya. Kenapa masuk minyak sapi? Kenapa? Untuk nak tambah sedap lah yang. Dia put minyak sapi, dia ada rasa little bit lemak and they make this biscuit crunchy a bit. Kalau tanpa minyak sapi dia jatuh sikit. Dia macam rasa macam mana ya? Kalau letak minyak sapi, dia rasa macam crunchy sikit. Ya. Okey. Tak nak letak pun tak apa minyak sapi tu yang sebenarnya. Resepi hari ni adalah resepi ala Kak Zaida. Ala saya. Saya tahu ramai yang buat biskut ni tidak letak minyak sapi. Memang tak ada sebenarnya ya. Saya buat hanya untuk saya selera saya lah ya. Tetapi sedap. Yang penting sedap. Okey. Aku gunanya kan kalau kita masak tak sedap macam mana tu? Kan, masak tak sedap pun tak syok lah. Susah juga. Oh, sorry ya, sebentar ya saya betulkan phone. Semalam saya pun dapat banyak feedback sementara kita tunggu biskut masak ya, sementara saya getil ni. So semalam Kak Zara dapat banyak juga ya message WhatsApp daripada viewer kita ya yang buat pau. Cepat ya, terus buat pau ya. Yes, okey, saya perlu hari tu mungkin tak sempat kita nak explain. Okey. Okey. Pau ni dia jenis dia bukan macam roti ya. Dia jenis very light and then dia tidak perlu kukus terlampau lama dan tidak perlu kukus dengan api yang kuat. Ya.
Itu perempuan kena itulah ya. So maksudnya dia mendidih airnya kukusan kita tu, airnya memang kena mendidih. Tak mendidih kan tak cukup pula dia punya temperature untuk nak masak. Tetapi tidak perlulah mendidih dia tu sampai macam you nak steam ikan ke, you nak steam apa, tak boleh. Sebab kalau dia dalam keadaan melegak terlalu kuat, dia akan jadi wap yang terlalu panas tau. Bila dia terlalu panas wapnya tu, automatik kita kadang-kadang kita kena guna logik akal ya. Bila dia terlalu kuat, dia akan turn to water very fast. Pau tak boleh. Pau dia kena api yang sederhana, mendidih tetapi tidak terlalu kuat ya puan. Sebab itu kadang-kadang nanti paunya jadi berkedut. Walaupun 10 minit, tapi paunya akan jadi kedut. Tak cantik lah. Pau tak cantik kalau berkedut ya. Okey, ada juga. Tapi ada juga yang mesej saya jadi anak husband puji. Ya. Anaknya pun terperanjat mak dia buat pau. Ya, anak dia pun sambil makan sambil banyak kali tanya, mak buat ke ni? Mak buat ke ni? Betul ke mak buat ni? Macam tu sekali ya. Alhamdulillah, tak kisahlah, janji sedap dia kata. Janji sedap kat Zaidah, dia cakap. Alhamdulillah. So, sebab selalunya pau ni dekat orang luar. tak buat, orang beli je ya, malas nak buat, je. renyah. Yang renyah tu pasal nak naikkan dia, and then nak buat inti ya. Dia tak macam roti. Roti tak diinti pun jadi. Pau tak diinti tak boleh makan. You cannot eat pau without inti. Ya. Alright, Sauda Sauda. Ya, kalau tak nak letak minyak sapi pun boleh. Okey? Tak ada Boleh. masalah. Ini hanya option yang Kak Zaidah berikan untuk you all. Inilah biskut cara Kak Zaidah. Yes. Kalau kita Adalah cakap kelainan. biskut Mazola Kak Zaidah, yang ni lah. Okey? Muka kita berkedut pun tak cantik. Lain aja. Lain lah bunyi. Dia kalau dah time dia nak berkedut tu, dia berkedut lah ya. Nak buat macam mana pun tak boleh. Dia dah time dia kedut, dia tetap akan kedut. Ya. Tarik pun macam mana pun, tepek pun, kedut tetap ada ya. So don't worry about the kedut. Okay. Lo beli Kims pakai sarung tangan. Ya, tadi kita bancuh pakai sarung tangan ya. Kalau kita buat di rumah ini untuk nak makan kat rumah ya. Kalau kita nak jamu orang, kalau kita nak menjual, haruslah kita perlu gunakan sarung tangan. Tapi ini kita nak makan kita sama kita, dan niat untuk kita bersiaran hari ni adalah untuk berikan resepi untuk kita sama-sama manfaatkan. Yes. Okay, always Kalau you positive. Okay. Kalau you nak gentil ni pakai sarung tangan susah ni. Macam mana you nak gentil bulat-bulat, nak tekak-tekak ya? Melekat dekat getah melekat. tu. Okey, yang hari ni glove yang Kak Zaidah ada pula plastik. Plastik. Saya tak ada glove Kalau yang getah pun dia kadang-kadang nanti dia melekat ya. Ya. Alright, Ain family kacang tanah tu dan jangan sebelum saya bacakan komen ni, lagipun lepas kita usik dia, kita terus masuk, kita bakar. Okey, segala kuman dia mati. Okey. Alright, seterusnya Ain family kacang tanah tu 8 ounce setelah dikisar ke bel. Yes, saya Selepas sama ya, sebab dia kering. Dia bukan macam tadi minyak sapi, dia punya form lain. Jadi bila kita panaskan, kita 4 sudu lain ya, tak sama. Dia tukar jadi liquid. Okey? Salam Puan Embel, masak apa ni? Waalaikumsalam. Kak Zura tengah buat biskut ya. Saya tengah buat biskut Mazola. Pada saya, apa resepi yang Kak Zaidah ajar saya ikut je. Lain orang lain resepi dan caranya. Betul. Jadi Alhamdulillah ramai juga ya yang suka tonton bersama, tengok resepi, kita faham. Masing-masing ada cara masing-masing. Jadi ini niche market untuk yang padan dengan cita rasa sama dengan Kak Zaidah. Tapi apa salahnya kalau kita kongsi ramai-ramai kan? Okey, Kak Zaidah pun ada cakap ya, kalau sekiranya you tak nak letak minyak sapi, it's okay. Yes. Cubalah letak minyak sapi, then you can see the difference ya. Jayanti Warden, Kak Zaidah, saya ni jarang buat biskut. Nak tahu biasa buat biskut api oven atas bawah atau bawah saja? Api atas bawah. For biskut api atas bawah ya. Dia macam kek, api atas bawah. Syarizan Izan, saya pernah buat biskut Mazola, masuk minyak sapi, memang lebih sedap, berlemak, wangi je aromanya. Yes, betul tu. Yes, sedap kan? Kak Zaidah nak tengok sekejap.
Apa tu Bel? Assalamualaikum Kak Zaidah. Order saya hari Waalaikumsalam. Senin 9 Oktober 2020. 2 paket pis nasi biryani tak dapat lagi. Sabar ya, sabar. Kita kalau Haniza Maknawi ya. kita hari ni baru pergi hantar ke post office. So you just wait ya puan, just wait. Okey, jadi orders untuk yang order, team admin rasanya dah inform ya. Penghantaran ataupun pos mengambil masa 4 hingga 6 hari bekerja ya. Banyak ya puan, kita tidak termasuk hujung minggu, tidak termasuk public holiday. ya, saya minta maaf ya kalau ada yang terlambat sampai ya. Canai terap ikut ikut hati pun boleh kalau tak nak gentel kan. Canai pun maksudnya boleh. Kita terap lah Cuma biskut ni dia agak soft ya. So kalau you canai, masa mencanai tu seronok lah sebab dia lembut. Masa nak mengambil tu nanti sebab dia lembut sebab dia lembut. Dia bukan macam biskut yang kita pakai butter pukul tu ya. Dia adunan dia agak oily sikit ya. So dia lembut. So kalau you terap, waktu terap tu seronok sebab dia lembut. Waktu nak mengangkat nanti dia. Ya, nanti dia akan bentuknya akan beralih sikit lah. Tak jual ke biskut Mazola mengidam pula tengok. Taklah. Menangis dia Nur Fahana. My dear, Kak Zaidah dah bagi resepis okey. Kalau macam tak boleh buat hari ni, minggu ni tak apa. Okey, simpan resepi ni. Kalau dia tak tahan tu, kita cari kacang. Kan? Kita cari kacang, minyak kita senang buat kat aja. rumah. Minyak kat supermarket semua ada ya. Kacang pun ada dekat kedai mamak pun ada ya. Kedai rujak mamak. Ada. Tak ada masalah. Okey, hang in there. Kacang tu goreng dengan minyak ke sebelum kisar? Tidak ya, disangai. Yang Kak Zaidah tak. Kak Zaidah buat hari ni tak goreng dengan minyak. Saya hanya pakai kacang yang dah siap ataupun perempuan boleh sangai saja kacangnya. Ataupun roastkan dalam oven ya. Bakar dalam oven, buang kulitnya, kemudian kisar. Wow, this is something interesting. Okey, Siti Aluya. Saya pernah buat biskut kacang tapi gunakan kacang peas yang siap digoreng, tinggal nak kisar je pun sedap. Wow. Fancy tu biskutnya. Okey, ni Kak Zaidah akan pindahkan ke bawah ya. Look at that. Okey, saya akan pindahkan ke bawah. Sebab oven ni memang tak boleh kalau kita guna api atas sahaja, di bahagian atas raknya. Kita kena turunkan yang bawah, naikkan ke atas, yang atas turunkan ke bawah. So dia akan masak serata. Itu mungkin Kak Zaidah boleh sharekan tips sedikit tentang oven sebab ramai yang bertanya macam mana oven ni, okey. Cuba Kak Zaidah berikan pencerahan sementara kita tunggu biskut kita masak. Siap. Ya, okey, saya kesap tangan saya dulu. Okey, untuk oven, sebab itu kita kadang-kadang kita kena selalu buat ya puan. Puan kena selalu buat. Dan bila kita masak atau kita bakar menggunakan oven kita kena selalu perhatikan. Tak adalah macam kita hari ni kita bakar tak jadi, besok kita lupa kenapa tak jadi. You must check. Kena selidik, kaji kenapa jadi macam itu. So jadi senang kalau kita akan jumpa masalah akan datang, kita tahu apa nak buat ya. So macam oven Kak Zaidah ni, dia some oven dia tak perlu tukar api atas ke bawah, bawah ke atas tau. Sebab dia punya masak akan rata sampai ke bawah. Sekarang ni dia ada dua layer. Dua layer maksudnya setiap oven dia ada besi pemanasnya di bahagian atas dan besi pemanasnya di bahagian bawah ya. Ada oven yang you nampak besinya, ada oven you tak nampak coil besi tu you tak nampak. Ada oven you nampak ya. Macam oven Kak Zaidah ni nampak. Tapi you tak nampak dia merah. Tetapi coil dia tu you nampak. So bermakna oven you suhu panas dia tidak boleh panas sangat. Walaupun you tolak dia ke 200, dia coil dia tu tidak akan jadi merah. Tetapi dia ada panas pada coil tu. So bermakna kalau perempuan buat biskut ke, buat kek, puan-puan letak dekat dengan dia pun dia tak ada masalah. Dia yang tak boleh, kalau kita on 180, coil dia tu menyala merah. Itu tak boleh. Itu puan kena alas dia di bahagian bawah dengan rag dia ataupun dulang yang dia dah bagi, then you can put atas. Kalau you on, coil dia tidak merah, you tak perlu letak apa-apa di bahagian bawah. Dia tidak akan terbakar kek you. Ya. So
Kalau biskut, perempuan kena yang atas turunkan ke bawah bila mana atasnya dah coklat. Ya, biskut tu nanti you nampak atas dia coklat, you turunkan ke bawah sebab di bahagian bawahnya dia tidak akan coklat. So yang atas dah coklat, turunkan ke rak bawah. Yang bahagian bawah, bawahnya dah coklat, atasnya belum coklat, so kita pindahkan ke atas supaya bahagian atas dan bahagian bawah masak serata. Ini oven. Perempuan kena faham tu. Ya, nak faham tu bukannya senang ya. You kena practice. Ya, sebab lain oven, lain brand, functionnya berbeza lain ya. Kak Zaida ni dah jadi lama kena ya. biasakan diri. Kak Zaida ni Cuma dah lama, berpuluh tahun main dengan oven ni. Ya. Cuma pilihan tu bila ada 10 oven depan mata, yang mana nasib-nasib satu nak baik pilih. Nasib baik lah. Kalau you nasib you baik, you dapat oven yang senang je, you bakar cantik ke you ya. Okay, bila nak pilih tu ikut orang kata ikut hunch lah Alright. Kita yang biasa spend time di dapur ni mesti akan ada hunch. Itu memang tak ada siapa boleh nafikan. Okay, so jadi bila nak beli tu ikut hunch. Okay, kalau antara 10 tiba-tiba yang tengah tu, okay, I aiming for that. Harapnya ini the best for me. Okay, pray for the best. Yang oven ni memang the best untuk kita. Okay. Kadang-kadang kita beli barang nak rak ya, tapi tak cantik. Ini bukan apa tau, tapi tak apalah. Kadang-kadang kalau tak dapat yang cantik, you buat, nanti you faham tau. Macam ni, okey. Lepas ni kita naikkan ke atas turunkan ke bawah. Macam itulah ya. Ya, kena bercinta dengan oven kan. Rose Ramli, orang kata apa, kalau tak kenal maka tak cinta gitu. Betul. Okey, sambil tengok puan saya buat biskut, saya duduk buat buang kulit kacang, tak sabar nak buat biskut ni. Okey, cepat. Nanti share dengan kita, okey, Supina Hamzah ni mesti sebab bahan semua ada kan kat rumah kan. So tinggal buat sahaja. Hoki Kak, saya nak tanya, apa pasal kek pisang lebih hitam dari kek lain? Pisang itulah yang buat dia hitam. Okey, pisang dia manis ya. Pisang tu yang buat dia hitam. Pisang tu itself. Sebab itu kalau you pakai pisang banyak, you tengok kek orang kalau yang ada line hitam-hitam ya, macam ada dot-dot hitam tu, maksudnya dia pakai pisang yang dah memang masak betul. Pisangnya kadang-kadang kalau you pergi pasar tu kan, kadang-kadang ada macam agas. Pisang tu lah yang sedap buat kuih. Dia dah keluar dia punya apa? Itu yang zat dia. Pisang muda yang you makan tu, itu belum sampai lagi tahap untuk you nak makan. Dia pisang yang dia dah keluar hitam tu, pisang tu lah yang banyak zatnya sebenarnya. Kita pisang tu kita geli nak makan sebenarnya kan. Kita kata pisang dah busuk. Tak, itulah pisang tu lah yang paling bagus. Dia ada banyak tak tahulah potasium ke apa ya. That one dia yang banyak. So kalau kek pisang yang you nampak hitam-hitam tu, maknanya dia pakai pisang yang masak betul lah. Yang ranum. Anyway, pisang memang banyak gula. So jadi gula kan dia ada caramel effect kan. Caramel kan gelap. Itulah yang cantik tu Sebab tu kalau nak buat kek pisang, you pakai kek pisang yang masak betul. Yes, yang manis. Yes. Bila dia masak tu dia manis lah ya. Okey, dah masak dah biskut kita. Masya Allah, bau dia Kak Zaida. Sedap kan? Sedap. Kita tak boleh kacau dia dulu. Kita tunggu dia sekejap. Kita tunggu dia sejuk sedikit. Belum masak lah sikit. Belum, sikit lagi kan. Saya dah pindahkan ke bawah, tapi still bawahnya belum brown ya. Okey, sementara tu ada lagi? Ada? Apa dia? Alright, puan. Oven dalam microwave Panasonic okey tak? 2 in 1. Rasanya I lupa ada nama untuk tu. Dia conversion oven. Yes. Kak Zaida, tentang microwave ni saya tak pandai ya. Nanti kan saya cakap-cakap lebih kan saya takut silap ya. Conventional oven ni you kena tanya dengan tempat yang you membeli ya. Kadang-kadang dia kan saya tak tahu ya, sebab nanti kan saya cakap pandai-pandai kan takut salah pula. Yang saya pandai tahu ialah oven macam ni. Ya. Dan kalau you tanya pendapat saya antara oven gas dengan oven current, oven elektrik lebih resultnya lebih cantik lah ya daripada oven gas. Okey. Alright. Yes. Bukan kata tak bagus. Cuma result dia setelah you bakar kek, you bakar biskut, batter,
result dia lebih cantik kalau you guna oven elektrik. Okay. Yes. Alright. Seterusnya, Kak Sekejap. Zaidah nanti ajar buat kek pisang. Thank you. Saya dah ada bagi kek pisang yang Dia ada cheese lagi. Sekejap ya, ada telefon siapa lah berbunyi tu ha. Okay, so harap perempuan kita tunggu sekejap lagi. Dalam 5 minit lagi ya. Biskut kita dah boleh angkat lah ya. Alright. Okey, Yes. nampaknya hari ni Minta- 22 hari bulan. Jadi 22 hari bulan ni Sekejap je dah 22 bulan. Kata, kan kita tinggal lagi 2 bulan bulan. 10 ya. Ya, lagi 2 Ya. bulan kita 2021 ya. Masih COVID lagi. Ya. Okey, tak apalah, itu adalah apa dugaan dan banyak yang kita Ada belajar, hikmah, ada itulah, hikmah ada di hikmah, sebaliknya ada insya-Allah. Okey, kek pisang tadi tu atasnya ada topping cream cheese, yang ada kita cheese punya, lagi ya? tu eh. Kak Zara dah bagi. You can use that kek pisang untuk buat kek pisang biasa. Pun boleh. Pun boleh. Kalau tak nak buat cheese on top lah, ya boleh Yes. gunakan resepinya untuk buat kek pisang biasa. Guna pisang yang dah betul-betul masak. Then baru you dapat warna dia ada spotted brown dekat dalam ya, ataupun warna dia gelap. Okey. Alright, Ain Family kata saya pernah makan waktu raya kat rumah orang biskut Mazola ni. Dia guna kacang peas hijau tu yang keras tu. Sedap juga. Interesting. Yes. Okay, thank you Kak Zaida. Thank you You're Kak most ajar welcome. macam-macam resepi dan macam-macam tips. Thank you share ilmu oven. Yeah, you are most welcome ya. On behalf of Kak Zaida, Kak nanti ajar buat butter cake dan cream frosting boleh? Ya, butter cake masih belum lagi tapi kita dah buat cake design ya. Dah. Kak Zara dah tak ada yang besar. Butter cake dah Kak Zaidah Butter cake dah, buttercream, Italian meringue buttercream saya dah bagi ya. Yes. Kak Zaidah nanti ajar apom lenggang. InsyaAllah. Yang tepinya tu nipis, garing, tengah tu tebal. tebal lembut. Yes, berlubang-lubang. Tu apam Lah. Sedap apom, tu makan dengan apa tahu? Dengan kelapa masin. Sedap. Dia masam-masam apom tu ya. Alright, ini pun dah ada dalam suggestion list ya. Boleh tak ajar buat scone? Scone dah lama Kak Zaidah, dah tahun lepas Kak Zaidah. Kita Scone, masih insyaAllah. lagi belum siarkan. Hang in there. Donut pun masih belum lagi. Okey. Banyak ya benda nak buat. Ya, Kak Zaidah, saya nak tanya. Kenapa bila dah sapu kuning telur, dah masak, dia tak kuning, dah macam hangus? Kenapa ya? Thank you. Apa? Dia tak kuning tapi dah hangus. Hangus tu api lah. Okey, Safia Uthman harapnya dapat pencerahan daripada Kak Zaidah ya. You bakarnya lama sangat. Lama sangat. Itu yang ditukar warna. Ni. Tu cantik dah tu. Dia boleh bau. Semerbak harum bau kacang. Biskut ni memang bau kacang ya. Yes. Memang bau kacang. Look at that. Cantik dia ada merekah-rekah sikit. Ya. Yummy. Oh. Inilah biskut Mazola ala Kak Zaidah. Dah siap dah Kak Zara ni cari barang untuk nak sodok dia. Sebab dia Macam mana panas saya Kak tak boleh Zaidah? pegang. But this is like too soft. Okay. Kalau dia lekat macam ni bukan kerana apa ni ya. Ini Egg kerana wash. egg wash tadi meleleh. Kalau tak dia tak lekat dia. Sebab biskut ni dah cukup minyaknya. Dia pun panas lagi ni. Okay, look at that. Sedap ni baunya. Dia punya merekah ni buatkan dia nampak so tempting ya Kak Zaidah. Macam tanguk gitu ya. Yeah. So good. Kak Zada pun tak sabar sangat nak angkat dia. Dia tengah bila dia panas dia masih basah lagi ya. Okey, nampak tu cantik ya biskut ni. Kalau perempuan nak letak kacang, silakan, tak ada masalah ya. Kak Zada, kalau kita buat bengkang jawi, Bengkang memang jawi. wajib kacau atas api dululah kemudian baru bakar.
untuk nak menyenangkan lah ya, nak senang masak ya, nak senang masak, nak senang masak lah ya, sebab dia bengkang ni kadang-kadang tengok juga adonan dia ya. Okey, nampak dah siap biskut kita. Ya, anak Abdullah katanya Bel tolong rasa satu on behalf. Sedap Okey. biskut ni yang Setiap kali untuk, I makan memang teringatkan you all, ya. ini biskut ni, ini untuk penggemar kacang ya. Yang suka sangat anything got to do dengan kacang tanah. Dengan peanut ya. Tapi siapa yang ada alergi, peanut alergi, tak boleh lah makan. daripada ya. jauh pun Dia dah dekat bau, ya. dekat sikit pun tak boleh. Ya, dia dah berbau ya. Kena berjaga-jaga. Wow, look at the cracked. It's super duper cantik lah. Yes. Cantik kan? Yang crack tu yang buat dia Ya. lawa. You can see the crack. Crack ni yang nampak dia cantik ya. Jayanti Warden kata Kak Zaidah, boleh tak buat biskut out Biskut zaman apa? dulu yang ada sapuan telur kuning dan potong gajus di atas biskut. Arwah ibu selalu buat. Biskut gajus. Biskut gajus kot, no? Biskut gajus lah tu. Oh, yang itu pun okey rasanya dah ada dalam suggestion list Kak Zaidah. Tapi belum Belum kesempatan. disiarkan lagi. Kadang-kadang tak ingat ya, kita pun tak check yang mana orang nak request ya. Kita tak check yang sebenarnya. Puan Zaidah, boleh Yes. ajar buat kek marble and kopi klasik? Boleh. Cara Marble. hiasan di atas kek. Saya dah tunjuk cara hiasan buttercream. Ya. Ya, frosting dengan buttercream with design saya dah tunjuk. Ya. Saya dah tunjuk butter cake, saya dah tunjuk marble pun saya dah tunjuk ya. Marble kita Nutella. siap ada Nutella lagi ya, ada rasa Nutella lagi. Yes. If you tak nak letak Nutella dan quit Nutella, you can change to cocoa. Ya, kita agak ada sound macam-macam ni sekarang kat belakang kita punya live. Ya. Okey, alhamdulillah selesai dah untuk menu Kak Zaidah hari ni nampaknya. Yes, sekejap Okey, ya. Kak Zaidah masih nak tengok lagi ya. Sebab yang Oven ini kan kita- yang ada biskut di dalam oven tu. Sikit lagi, perempuan nampak ya di bahagian atasnya masih belum, warna dia belum nampak Gelap cantik. lagi. So saya masih biarkan dia di atas dulu. Sekejap lagi kita akan pindahkan dia ke rack bawah. So that dia atas dan bawah dia akan masak serata. Right. Dah siap dah biskut kita. Ini bolehlah buat nanti for those yang nak menyambut Deepavali. Bolehlah cuba biskut ni ya. Yes. Sedap ni. Okey, alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. siapa yang nak Semerbak harum ni bau kacang. Satu studio Kak Zaidah ya. sedap. Lepas tu pula, hari ni kita tambahkan pula dengan minyak sapi. Lagilah bau dia mengancam ya. You letak minyak sapi kat dalam. Ialah untuk bagi rasa, satu rasa lemak ya, akan rasa lemak lebih, dan satu lagi ialah untuk dia akan jadi rangup sikit. When you put minyak sapi. Ya. Masuk Telegram Simply Sugar Cake you all. Alright you all, hang in there. Maklum sekarang ni agak hektik ya. Hang in there. Dia Yes. dalam Telegram Simply Jom Masak dengan Kak Zaidah. Okey, masih ada resepi-resepi yang lama. Boleh try dulu yang tu. Okey, nanti kita akan update latest recipe. Alright, thank you so much Kak Zaidah for the recipe hari ni. Yes, you are most welcome. Okey perempuan, harap perempuan berpuas hati. Pada those yang pernah request for this recipe, harap ada bersama kita tengah hari ni ya. So mungkin perempuan boleh cuba, dan kalau dah cuba boleh hantar boleh tag kita. Ya. Kadang-kadang Kak Zaidah pagi buka aja message dah dapat yang sangat-sangat menggembirakan hati. Ya, it will make my day like so happy lah. I'm awesome lah, I ya. am on top of the world. Kita nak bergerak tu bila ada berita yang menggembirakan tu, kita nak bergerak tu, hati kita lapang sangat. Ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah tengah hari ni. Dan for those yang ada resipi, ramai yang ada dah resipi Mazola ni yang sebenarnya ya, orang lama macam saya. Cuma boleh cuba resipi Kak Zaidah ni ya. Agak ada kelainan sikit mungkin rasanya ya. So okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Besok tak ada live ya. Masih ada lagi yang tanya saya, Kak Zaidah hari ni tak ada live ke? Tunggu-tunggu tak ada live ke?
Hari Jumaat tak ada live ya puan. Jumaat, Sabtu dan Ahad tidak ada live ya. Kalau ada pun saya akan buat ikut ke lapangan saya akan buat mungkin di rumah saya. Sebab bila saya buat kat rumah saya, ramai yang confused. Bila saya masak apa-apa dekat rumah saya, saya dah record, saya post, ramai yang confused. Nanti akan tanya saya, Kak Zada live, Kak Zada tukar hari ke? Hari Jumaat pun ada live ke? Hari Sabtu ada live ke? Tak ada ya, dia tak ada live. Saya suka-suka je nak masak tu. Masak dan saya just share the recipe, itu saja. Tapi untuk program live Jom Masak dengan Kak Zaida, hanya hari Isnin hingga hari Khamis sahaja. Okey, perempuan. So harap perempuan, kalau hari Jumaat, Sabtu, Ahad saya masak tu bonus lah. Ya. Yeah. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan hari Isnin ya. Dengan resipi dan menu yang lain. Harap perempuan berpuas hati dengan resipi kita hari ini. Dan salam selamat berhujung minggu. Kita jaga kita, stay safe. Jangan berjalan-jalan, masak untuk family di rumah. Okey, so kita jumpa lagi minggu depan ya. Okey, Assalamualaikum, bye.